بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال تعالى: ربنا أفرغ علينا صبرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على sakhratin istanakha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan sambung seterusnya setelah habis daripada perbahasan mengenai memelihara lidah daripada perkara-perkara yang dilarang. Seterusnya kita masuk kepada bab kaifa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ya'ujjuna ila Allah tabaraka wa ta'ala bid-da'awati wa li ayyi umurin kanu yad'una wa fi ayyi waqtin kanu yad'una wa kaifa kanat da'watuhum. Bagaimanakah keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya mengangkat suara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berdoa, dan kerana sesuatu urusan apakah mereka berdoa, dan pada waktu manakah mereka berdoa, pada waktu manakah mereka sering berdoa, dan bagaimanakah keadaan doa-doa mereka. Jadi selepas kita bincangkan tentang memelihara lidah daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka musannif telah menyusun selepas itu tajuk bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum majma'in berdoa. Jadi bila dia pelihara lidah daripada perkara-perkara ni, bagaimana, dan sebab percakapan ni juga adalah doa, dan percakapan orang beriman ni juga adalah doa. Jadi sebab itu kita kena cakap yang baik-baik, kerana apa yang kita cakapkan tu adalah doa. Jadi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dan sahabat-sahabatnya berdoa, hal keadaan mengangkat suara ketika berdoa. Adabud du'a, adab ketika berdoa. Ta'limuhu sallallahu alaihi wasallam li ba'd ashabihi radhiyallahu anhum adabad du'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada sebahagian para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum akan adab doa. أخرج ابن أبي شيبة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يقول: اللهم إني أسألك الصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت الله البلاء فاسأله المعافاة. ومر على رجل وهو يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. فقال: يا ابن آدم وهل تدري ما تمام النعمة؟ فقال: يا رسول الله دعوة دعوت بها رجاء الخير. قال: فإن من تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار. ومر على رجل وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام. فقال: قد استجيب لك فاسأل كذا في الكنز. Ini bagaimana Nabi SAW mengajar sahabat ketika berdoa. Bagaimana Nabi SAW boleh tegur mereka punya doa, sebab baginda sallallahu alaihi wasallam mendengar doa mereka. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh mendengar? Kerana mereka berdoa dengan menggunakan suara, ada suara. Jadi Imam Ibnu Abi Shaybah telah meriwayatkan daripada Hadrat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lalu berhampiran dengan seorang lelaki, dan dia sedang berdoa, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu akan sabar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kamu telah minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan bala, minta ujian, maka mintalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala akan afiyah, muafah dan afiyah. Sebab apa? Sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada sahabat ini untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala afiyah? Sebab afiyah adalah nikmat yang sangat besar. Sebab setiap orang ini tak mampu untuk dia bersabar di atas ujian, melainkan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan dia untuk dia menghadapi ujian tersebut. Kan? Dan kenapa Nabi SAW larang orang ini daripada meminta kesabaran, sedangkan kesabaran tu satu sifat yang baik, kan? Kerana setiap kesabaran itu akan terhasil selepas mana diuji. Lepas daripada satu ujian, barulah kita boleh tahu kesabaran tu macam mana. Tapi kalau tak lalu ujian, maka tak dinamakan sabar. Jadi sebab itulah jangan minta sabar. Maka seolah-olah kita minta ujian pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat sifat sabar tadi. Tapi kita dilarang daripada meminta sabar sebelum daripada ditimpa apa-apa ujian. Tapi kalau kita ditimpa apa-apa ujian, kan, mustahab untuk kita meminta kesabaran pada Allah Subhanahu wa taala dengan baca doa apa? Kan, Rabbana afrigh alaina sabra. Rabbana afrigh alaina sabra. Kan, kisah kaum Talut dengan Jalut tu kan. Bila mereka dah dalam keadaan ujian tu, barulah mereka minta Allah SWT beri mereka kesabaran. Jadi kalaulah kita minta kesabaran selepas ditimpa ujian, tak apa. Tapi kalau tak ada apa-apa ujian, saja-saja tiba-tiba minta kesabaran, kan, maka ianya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan kisah ni kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lebih baik kamu minta afiah. Jadi kita selalulah doa, Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allah bagi kemaafan, keafiatan dekat dunia dan akhirat. Ini adalah doa yang ringkas, yang jami' dan mani', semua termasuk sekali. Sebab kita tak tahu apa kebaikan yang Allah SWT sediakan untuk kita. Kemudian pada satu kali yang lain, Rasulullah SAW lalu berhampiran dengan seorang sahabat yang lain, sedangkan sahabat itu sedang berdoa, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu akan kesempurnaan nikmat, kesempurnaan nikmat. Maka Rasulullah SAW bersabda, bertanya, wahai anak Adam, apakah yang kamu maksudkan? Adakah kamu mengetahui apakah itu tamamun nikmat? Apakah itu kesempurnaan nikmat? Maksudnya kamu minta kesempurnaan nikmat ni, kamu tahu tak apa itu kesempurnaan nikmat? Maka sahabat tadi menjawab, ya Rasulullah, satu doa yang aku pohon dengan doa itu akan harapan terhadap perkara kebaikan, raja al-khairi, dan harap kepada al-khairi, perkara yang baik ni. Jadi dalam yang dia maksudkan dengan al-khairi kat sini adalah kebaikan dunia. Dan dia maksud tamamun nikmah ni, dia kata maksud dia adalah kebaikan dunia. Kebaikan dunia. Sebab dia faham dalam ayat yang lain, maksud khair itu adalah dunia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka sesungguhnya daripada kesempurnaan nikmat itu adalah masuk syurga dan terselamat daripada api neraka. Inilah kesempurnaan nikmat yang sebenar, yakni jauh dibebaskan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka dia sesungguhnya telah berjaya. Inilah kejayaan yang sebenar. Inilah kesempurnaan nikmat yang sebenar. Dan apabila Allah SWT mengisytiharkan, Allah SWT redha kepada kita dan kita pun redha kepada Allah SWT, maka inilah kesempurnaan nikmat yang sebenar. Dan nikmat ini akan dapat di syurga nanti. Tapi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka telah dapat kemuliaan ini di dunia ini lagi, kerana mereka telah berjaya menyempurnakan
seluruh perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kita dapat perkara yang sama pun, kita kena buat perkara yang sama. Untuk dapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena buat perkara yang sama dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in buat. Jadi untuk tahu macam mana perjalanan hidup mereka, kita kena belajar dan kita kena cari kisah-kisah mereka, baca, hayati dan tanya ulama macam mana nak amalkan dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita taufik untuk kita hidup menjalani kehidupan kita sama sebiji seperti mana kehidupan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga Allah bangkitkan kita bersama-sama dengan mereka di akhirat nanti. Allahu akbar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lalu berhampiran dengan seorang sahabat yang lain, sedangkan sahabat itu sedang berdoa, ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang mempunyai kemuliaan, yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan, zat yang maha, yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya telah dikabulkan bagi kamu akan doa kamu, maka mintalah, maka berdoalah, mintalah. Jadi dekat sini maknanya apa? Sebelum kita berdoa, kita puji Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Puji Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyaknya. Bila kita puji Allah Subhanahu Wa Taala, panggil Allah Subhanahu Wa Taala, seru nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka barulah kita berdoa, minta apa yang kita nak minta. Nabi ajar adab kat sini. Bukannya kita doa terus minta apa kita nak minta, tapi bahkan kita puji Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Panggil nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Walillahil asmaul husna, lakal asmaul husna. Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai nama-nama yang baik, kita panggil. 99 asmaul husna tu kita baca, panggil nama Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita berdoa. Panggil dengan menghayati sifat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini dalam satu hadis ada tiga sahabat, tiga waktu yang berbeza Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa, lalu berhampiran dengan sahabat yang sedang berdoa. Kemudian kisah yang kedua, qissatuhu sallallahu alaihi wasallam ma'a rajulin kana yad'u bi an tu'ajjala lahu 'uqubatuhu. Kisah mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama seorang lelaki yang berdoa supaya disegerakan baginya dan balasan untuknya, supaya disegerakan balasan untuknya. Akhraj Ibn Abi Shaybah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin ka'annahu farkhun mantufun minal jahdi faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hal kunta tad'u Allah bi syai'in qala kuntu aqulu Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirati fa'ajjilhu li fid dunya faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alla qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar fada'a Allah fashafahu. Imam Ibnu Abi Shaybah telah meriwayatkan daripada hadrat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjumpa dengan seorang lelaki, seolah-olah keadaan lelaki itu dalam keadaan lemah, tak boleh nak buat apa-apa. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, adakah kamu ada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu? Adakah maknanya kamu minta dengan Allah SWT sesuatu yang mana benda tersebut tak patut pun minta diminta? Maka lelaki itu menjawab, aku sering berdoa, wahai Allah, sekiranya balasanku ini di akhirat ada, maka segerakanlah balasannya itu di dunia ini. Minta balasan yang dekat akhirat tu minta segerakan kat dunia ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kan, sebab apa nampak dia tak sihat, dia doa macam ni, patutlah jadi tak sihat doa macam ni, kan? Kalau ada hukuman aku dekat akhirat, kau segerakan dia dekat dunia. Jadi dia dalam keadaan tak afiat lah. Maka Nabi SAW ajarkan kepada dia,
lebih baiklah kamu berkata, wahai Allah, berilah kepadaku di dunia ini, di kehidupan dunia ini, hasanah, kebaikan. Dan kebanyakan ulama tafsir hasanah kat sini apa dia? Ibadat. Dan dapat buat ibadat, dan dapat afiah, dapat keselamatan badan, harta dan sebagainya. Dan di akhirat nanti dapat syurga dan keampunan. Ini hasanah, kebaikan untuk di akhirat. Dan selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Jadi ada ulama katakan ni doa yang paling afdal, antara doa yang paling afdal. Sebab apa? Minta kebaikan di dunia dan minta kebaikan di akhirat, minta selamatkan daripada api neraka. Segala jenis kebaikan dunia, segala jenis kebaikan akhirat, semua sekali termasuk. Yang kita tahu, yang kita tak tahu, semuanya Allah SWT akan bagi melalui dengan asbab doa ini. Kita minta, kita tak tahu. Dengan asbab lelaki ini berdoa pada Allah SWT dengan doa ini, lalu Allah SWT menyembuhkan lelaki ini. Jadi daripada hadis ini juga kita dapat faham bahawa sunnah juga kita ziarah orang sakit. Kita ziarah orang sakit, kan? Ni Nabi SAW jumpa orang yang tengah sakit ni. Nabi SAW datang berjumpa, masuk kepada seorang lelaki yang sedang tenat, sedang tak boleh nak buat apa-apa, lemah, longlai. Kemudian Nabi SAW tanya, kau ni ada sebab apa-apa doa ke yang kau jadi macam ni, kan? Adakah kamu telah berdoa dengan sesuatu yang makruh, sesuatu yang dilarang? Jadi lelaki tadi pun beritahu, aku selalu berdoa bahawa sekiranya ada hukuman untuk aku di akhirat, ada hukuman aku di akhirat, maka segerakanlah hukuman tu kat dunia. Maka Nabi SAW ajarkan, bahkan lebih baik kamu doa, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu lelaki ini amalkan, sahabat ini amalkan, kemudian Allah SWT telah menyembuhkan lelaki ini. Jadi daripada sini pun kita dapat faham bahawa ziarah orang sakit dan doakan untuk orang sakit. Ziarah orang sakit dan doakan untuk orang sakit. Ini pun sunnah Nabi SAW. Dan dalam ziarah tadi adanya syifa, kan? Dalam ziarah tadi adanya syifa. Dah banyak dah pun berlaku orang dah nak orang sakit, kan? Dengan sebab ziarah Allah SWT bagi sihat. Dan dalam ini juga kita dilarang, dalam hadis ini juga kita dilarang untuk, maknanya tunggu, mengharapkan bencana daripada Allah SWT, balasan. Ni aku dah buat ni, harap-haraplah ada balasan supaya dapat hapus aku punya kejahatan tadi. Tak payah minta Allah SWT balasan untuk Allah hapuskan kejahatan tadi. Allah SWT Maha Rahman, Maha Rahim. Dia boleh ampunkan kita. Kita kerja hamba ni, kita minta je ampun dengan Allah SWT, kan? Minta ampun dengan Allah SWT. Tak perlu ni aku dah buat satu dosa ni, tunggu ajak lagi adalah apa-apa ni. Dan bahkan cepat-cepat taubat dengan Allah SWT, minta ampun dengan Allah SWT, minta Allah maafkan, minta Allah ampunkan. Janganlah sampai bala turun, sampai ujian turun barulah nak ni, kan? Allahu Akbar. Kisah yang seterusnya, imtina'uhu sallallahu alaihi wasallam ayyad'uwa li Bashir ibn al-Khassasiyyati radhiyallahu anhu ayyumitahu Allahu qablahu. Akhraj Abu Nu'aymin an Bashir ibn al-Khassasiyyati radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahmadullah alladhi ja'a bika min Rabi'atal Qash'ami hatta aslamta ala yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu cerita dia tak habis pula kat dalam ni.
Ibtida'uhu sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi hina yad'u wa tajannubuhu as-saj'a. Akhraj Ibnu Abi Syaibah radhiyallahu wa Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa ghairuhum an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a li ahadin bada'a bi nafsihi fa dzakara dhata yawmin Musa alaihi salam fa qala rahmatullahi alaina wa ala Musa law sabara la ra'a min sahibihi al-'ajab al-'ajiba walakinnahu qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni 'udhra wa tawwalaha Hamzatu wa akhrajahu Tirmidzi nahwahu wa lam yadhkur min qawlihi fa dhakara dhata yawmin ila akhirih wa qala hasanun gharibun sahihun kadha fil Kanz wa akhrajahu At-Tabarani bi isnadin hasanin an Abi Ayyub radhiyallahu anhu bi lafzi kana idza da'a bada bi nafsihi kama fil Majma'i wa akhraj Ibnu Abi Syaibah an Sya'bi qala Aisyah radhiyallahu anha li ibni Abi Sa'ibi qasi ahli al-Madinati ijtani bis saj'a fi du'a fa inni ahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa hum la yaf'aluna dhalika kadha fil Kanz. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan berdoa untuk dirinya sendiri ketika berdoa dan menjauhkan daripada meratap. Buat lagu-lagu dalam berdoa. As-saj'a. Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i telah meriwayatkan daripada Hadrat Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, dan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk seseorang, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan memulakan doa untuk dirinya, untuk baginda sallallahu alaihi wasallam dulu sendiri. Kan? Maknanya untuk kita doa untuk orang lain, kita disunatkan untuk mendoakan orang lain. Tapi sunat untuk doakan orang lain, sebelum kita doakan orang lain, sunat untuk kita doakan diri kita sendiri dulu. Ini adab dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Ini apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Hadrat Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bercerita pada satu hari telah menyampaikan hadis mengenai cerita Nabi Musa alaihi salam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahmatullahi alaina wa ala Musa. Semoga Allah merahmati ke atas kami dan ke atas Musa alaihi salam. Pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menyampaikan satu cerita, satu hadis mengenai Nabi Musa alaihi salam, baginda sallallahu alaihi wasallam doakan rahmat ke atas diri baginda sallallahu alaihi wasallam dulu, kemudian barulah ke atas Nabi Musa alaihi salam. Jadi kalau kita nak doa pun, mulakan dengan doa diri kita dulu. Semoga, ya Allah ampunkanlah dosaku, dosa-dosaku yang dulu, dosa-dosaku yang sekarang, dosaku yang akan datang, semua dosa-dosaku kecil besar, yang terang, yang tak nampak, semua dosa-dosaku ampunkanlah ya Allah. Kemudian baru doa untuk ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku, adik-beradikku, keluarga, seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulakan doa dengan diri sendiri. Kalau kita doa untuk diri sendiri saja pun tak bagus, tak cukup. Kan? Kita kena doakan untuk seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kita dipertanggungjawabkan untuk seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita doa untuk pelihara diri kita daripada api neraka, dan kita juga doa untuk Allah SWT pelihara seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada api neraka. Dan dalam riwayat yang lain, Hadrat Aisyah radhiyallahu anha telah berkata kepada seorang Ibnu Abi Sa'ib, dia kata, ini orang qasi ahli Madinah, dia orang penyair ahli Madinah. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha pesan apa? Elakkanlah daripada bersajak di dalam berdoa. Bersajak, berpantun, buat macam syair macam tu. Maka sesungguhnya aku berada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka tidak pernah melakukan perkara sedemikian. Tak pernah melakukan sajak dalam doa.
Jadi ini dia, elakkan daripada bersajak dalam berdoa, dalam buat lagu kan. Doa macam meminta. Doa ni macam satu orang sakit, dia jumpa doktor kan, dalam keadaan terdesak. Ada tak satu orang pesakit tu dia jumpa doktor, dia nak bagi tahu dia punya penyakit tu dalam keadaan lagu dia sampaikan kepada doktor kan? Tak nampaklah dia punya sakit tu betul-betul. Sampai boleh buat lagu pula lagi ni, sakit ke tidak ni doktor tengok kan. Jadi kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala ni pun kita dalam keadaan terdesak, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana sempat nak berlagu-lagu, nak berpantun-pantun kan? Minta dengan penuh hati, dengan penuh harapan, dengan penuh rayuan pada Allah Subhanahu Wa Taala kan, agar Allah Subhanahu Wa Taala terima doa tadi. Dan doa kita ni sebenarnya telah dikabulkan pun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada cepat ataupun lambat ataupun macam mana kan. Doa ni telah dikabulkan, sama ada dikabulkan terus kat dunia ni, maknanya apa yang kita minta itu yang dapat, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala tak kabulkan permintaan kita tu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada musibah dengan sebab doa tadi. Ini pun cara Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doa tu. Dan cara yang ketiga pula Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan, tahap kabul seterusnya adalah kan, dia tak dapat apa yang dia minta dan dia tak dijauhkan daripada bala, tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi yang lebih baik lagi daripada apa yang dia minta. Pun ada juga kabul jenis macam ni, Allah bagi lebih baik lagi daripada apa yang dia minta. Kemudian ada juga yang kat dunia tak dapat kan, cepat tak dapat, lambat pun tak dapat kan, ke akhirat nanti baru Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Dan jika Allah SWT zahirkan ganjaran-ganjaran yang nak digantikan kepada doa-doa yang tak makbul ni, bukan tak makbul, maknanya hajat dia tak ditunaikan kat dunia, doa tak ada satu pun yang tak makbul. Semua doa makbul kerana Allah SWT maha menerima. Maknanya doa yang cukup syarat-syarat doa tadi kan, tawajuh, penuh pengharapan pada Allah SWT, tak ada satu doa pun yang tak makbul. Semuanya makbul. Dia tak makbul atas faktor kita sendiri. Mungkin kita ada buat perkara-perkara yang haram, berterusan dalam maksiat, jadi perkara-perkara ni yang menyebabkan doa kita tak makbul. Tapi dengan betul-betul doa tu semuanya Allah telah makbulkan. Walaupun apa yang kita minta tu tak dapat kat dunia, Allah SWT akan bagi dekat akhirat. Dan kalau Allah SWT zahirkan dekat akhirat nanti untuk hajat-hajat yang tercapai kat dunia ni, Allah tunjuk, ini ganti daripada doa kamu yang tak capai ni, maka semua berharap agar doa dia tak dimakbulkan pun, kerana ganjaran yang begitu besar sekali yang Allah SWT sediakan untuk orang yang hajat dia tak tercapai kat dunia ni. Allah SWT bagi dekat akhirat nanti. Jadi untuk itu kita sama-samalah usaha bagaimana dalam doa pun kita beradab dengan Allah SWT. Kita beradab dengan Allah SWT. Jadi antara adab-adab yang kita dapat hari ini daripada kisah-kisah Nabi SAW bersama dengan sahabat ni, jadi minta perkara yang jamek dan manik, maknanya ringkas dan padat. Tak perlu minta perkara yang rumit-rumit terlalu terperinci, tak perlu. Minta Allah Subhanahu Wa Taala afiat dunia dan akhirat, ini perkara yang sangat besar. Minta Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan daripada api neraka dan masukkan ke dalam syurga. Dan inilah kesempurnaan nikmat yang sebenar. Dalam adab berdoa maknanya kita utamakan hajat akhirat kita daripada hajat dunia kita. Ini dalam berdoa juga. Dan dalam berdoa juga kena sabar, tak boleh menggesa macam mana satu orang sahabat tadi yang Nabi SAW ziarah orang sakit tu kan, ya Allah, kalaulah ada balasan untuk aku di akhirat, segerakannya kat dunia. Tak perlu. Bahkan minta kebaikan je pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tak perlu untuk harapkan apa-apa hukuman balasan pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekadar bertaubat dengan sungguh-sungguh dan hati penuh pengharapan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dan maafkan dosa tadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih, pasti akan ampunkan. Pada tengah malam sebelum waktu subuh tu,
pada waktu akhir malam Allah Subhanahu Wa Taala akan turun ke langit dunia, kan? Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan iklankan, ada tak siapa-siapa yang nak minta ampun, aku akan ampunkan. Siapa yang nak minta makanan, aku akan bagi makanan. Siapa yang nak minta pakaian, aku bagi pakaian. Siapa yang nak apa je minta, kan? Pada waktu tengah malam. Jadi waktu manusia tengah tidur, kita bangun sikit masa untuk solat 2 rakaat tahajud pada Allah Subhanahu Wa Taala, baca Quran, kan? Dan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah apa kita nak minta, kerana itulah waktu yang mustajab untuk kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian adab selanjutnya yang kita dapat lagi daripada kisah ni, kan? Doa ni kita utamakan diri kita, kemudian barulah orang lain. Dan afdal juga untuk kita doakan orang lain, tapi adab dia mula-mula kita doakan untuk diri kita dulu, kemudian baru kita doakan untuk saudara Islam kita yang lain. Dan elakkan daripada bersajak dalam berdoa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita taufik untuk kita dapat amalkan, kan? Dan kita sampaikan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita taufik, kan? Dan kurniakan kepada kita doa yang makbul. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita, maafkan kesalahan kita, dan ajar kita bagaimana adab-adab dalam berdoa. Dan banyak adab-adab sebagai hamba kita banyak terlepas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kita. InsyaAllah kita sambung pada kali yang lain. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah.